yang saya kasihi dan sayangi sentiasa dalam doa saya, insya-Allah. Kita punya Presiden PTNI iaitu Puan Rozita Kamil, dan juga yang saya nantikan untuk bersama petang ini iaitu Ustaz Haji Nur Azman bin Ahmad dan juga barisan AJK PTNI, rakan-rakan seperjuangan di dalam PTNI dan para hadirin sekalian. Sebelum kita memulakan majlis petang ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah untuk ketenangan diri kita dan juga kita sampaikan juga kepada kawan-kawan kita yang sedang dilanda COVID ni. Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oh, sebelum tu selamat hari raya semua. Raya. Okey, macam tak berasa raya lah kan? itulah. Okey, sebelum kita memulakan sembang santai kita petang ni, eloklah kiranya kalau saya memperkenalkan panel jemputan kita hari ini iaitu Ustaz Nur Azman. Okey, mari kita sama-sama mengenali Ustaz Nur Azman ni. Okey, nama diberi adalah Haji Nur Azman bin Mamat yang merupakan ketua penolong pengarah merangkap ketua kaunselor di bahagian kaunseling dan pembangunan insan Jabatan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Ustaz Nur Azman juga merupakan pemegang sarjana psikologi kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga mempunyai sarjana muda pengajian Islam dakwah di Universiti Kebangsaan Malaysia dan mempunyai diploma pengajian Islam dakwah juga di KUZA. Pengalaman yang sangat banyak Ustaz Nur Azman di dalam kaunseling iaitu selama 20 tahun berkhidmat penuh di dalam sebagai kaunselor dan juga merupakan ahli lembaga kaunselor Malaysia. Merupakan dan juga mempunyai kad tauliah mengajar Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Minta maaf Ustaz. Okey, so untuk petang ini sembang santai kita bertajuk Bahagi Membahagikan. Untuk tidak melengahkan masa, Nisa menjemput Ustaz Nur Azman untuk menyampaikan topik kita pada petang ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih Nur Fadisha untuk majlis kita pada petang ini. Kita baru pertama kali ini berbuat Rabu kan? InsyaAllah. Okeylah tu. Yang dihormati Puan Rozita Kamil selaku Presiden Persatuan Taska Negeri Sembilan, ahli-ahli jawatan kuasa, live-live, pemaya-pemaya yang berkesempatan pada program santai bersama Cik Man. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang, terutamanya kepada saya lah, untuk bersama-sama dengan puan-puan dan tuan-tuan bagi menjalankan tugas masing-masing. Especially program ni program yang saya willing nak bersama-sama dalam sembang santai sembang santai ni kerana bila saya mengikuti you punya group ni macam-macam topik yang ada kan. Jadi apalah kiranya jika saya juga dapat menyumbang sesuatu kepada masyarakat, terutama dalam era pandemik COVID-19 ni, berbagai situasi, keadaan yang dihadapi oleh semua orang. Jadi Alhamdulillah ada di antara kita yang dapat menghadapi ujian-ujian itu dengan tenang, dengan lapang, dengan tidak terkesan manalah. Sebab mungkin ada kekuatan-kekuatan pribadi yang dipunyakan Allah kepada mereka.
Ada kalangan kita pula yang terkesan sangat pada dalam tentang apa yang sedang melanda, sehingga ada yang maaf cakap sudah tidak ada lagi keyakinan kepada Tuhan. Sudah menganggap bahawa apa salah dia, kenapa saya dihukum begini, kenapa saya diuji, kehilangan orang yang saya sayang dan sebagainya. Jadi di sinilah yang disebut ujian itu. Dan kita tahu dalam menghadapi ujian-ujian ini Allah dah ajar dah dari awal di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat ini, allazina idza asabathu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, minta maaf Ustaz. Tak longgar kau. Ya Ustaz. Tenggelam selalu Ustaz. Dengar tak? Dengar. Dah dengar. Kalau kita komplit lagi kan. Luar Ayat biasa ni pun Ustaz angin. Dia macam tak clear Ustaz. tak clear. Ya Ni dah Allah, clear dah. clearkanlah ya Allah. Okey. Amin. Ustaz kuatkan volume kot. Kuatkan suara volume dia. Volume sekejap. Yo. Okey, dengar tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Yo tadi anak saya pakai semalam laptopnya agak dia perlahan pun kan. Okey. Ayat tu pun saya dah baca macam masa majlis baca Yasin hari tu kan. Maknanya apabila kita ni diuji musibah, maka dia berkata, kata Allah dah ajar dah kita. Bila ada musibah, Allah kata sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah perkara ini datang dan kepada Allah kita dikembalikan. Itu jugalah semalam pun ada orang kata baca Yasin perdana kan di Bismillah tu. Alhamdulillah dapat ikut sama berdoa tu. Semalam hari Senin itu kan doa Arafah kan. Berkat doa puan-puan dan tuan-tuan semua kan, Allah akan mendengar. Allah Maha mendengar dan kita tak tahu doa siapa yang Allah dengar di kalangan kita kan. Tak semestinya yang ada nama Ustaz-Ustazah tu Allah tahu terima tak terima langsung doa kan. Coba katanya. Orang tadika, cikgu tadika tu doa yang lebih hafal lagi mana tahu. Sebab tu kita ni menjaga benda yang diajar Rasulullah SAW. Bila jumpa sahabat-sahabat sebelum berpisah, kita minta supaya dia mendoakan kita kan. Kita tak tahu mana doa yang dia baca tu yang terkono untuk nama kita. Jawab kita lah insyaAllah kan. Jadi Alhamdulillah keadaan begini perlulah kita menyediakan diri kita terutamanya psychological kita lah. Jadi bila bercakap tentang psikologi ni, saya bukan lawan bidang sangat, tapi dah duduk dalam kancah ni kan. Jadi mau tak mahu pun nak cakap jugalah istilah mental health ni kan. Supaya masyarakat mulai ada kesedaran tentang perlunya menjaga kesihatan mental, perlu ambil berat tentang kesihatan mental, ataupun ambil berat tentang psikologi diri. Contohnya macam mana nak uruskan emosi sekiranya kita berada dalam keadaan unstable, macam mana kita nak menguruskan pemikiran kita dalam keadaan kita tidak ada sokongan. Itu semua tu benda yang boleh belajar, tetapi syarat pertamanya ialah kita kena bersedia untuk berkongsi. Banyak saya cakap dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, kamu kena kongsi. Sehingga saya buat satu iklan dalam siaran Mak itu. Tak salah kamu minta bantuan, tak salah kamu minta tolong orang. Malahan kita perlu menyatakan permintaan pertolongan kita pada orang lain. Bukan satu kelemahan pun bila kita minta tolong. Contohnya, Kak Ita tolong nasihat ni, saya sodi bona lah rasuai. Tak salah. Cakap apa yang kita perlukan. Bila kita beritahu orang lain, sekurang-kurangnya orang maklum. Bila orang maklum, orang tahu apa yang sedang kita alami. Daripada kita tak tahu langsung, tak kan? Contohnya macam sahabat kita yang Cik Musaitan yang itulah. Tak baik orang rumah itu apa tak bingai lah. Baru Cik Kerum kan masuk dalam kumpulan dia sesama kawan tu. Baru
baru orang tahu. Kalau tak sabut, orang tak tahu. Orang tak duduk dalam rumah tu terkunci kan. Jadi saya dan tim saya pun dah pergi bukan bersemuka lah, bercakap online kan, sebab dia orang dah balik ke keluarga masing-masing. So nampak memang itulah kata kunci kena share, kena care. Share and care kan. Bila orang dah share, kita kena care lah. Apa caring kita tu, apa yang kita boleh buat. Paling tidak lah, paling simple lah kan, beri telinga tu. Yang kau lilih lah telinga tu beri kat dia, kan tak ada telinga lah. So jadi kan, maksudnya mendengar lah apa dia nak sampaikan. Kemahiran mendengar ni bagi seseorang, kadang-kadang dia kata remeh-temeh. Alah bondo kocik tak payahlah cerita dengan orang dia. Bondo kocik selesai nak sendiri. Contoh kan. Tapi dalam keadaan pandemik ni, kadang bondo-bondo kocik ni lah yang dikumpul-kumpul akhir menjadi bom lah tu. Jadi kita tahu lah macam puan-puan semua di persatuan ni, kita ada ibu bapa, betul tak kan? Ibu bapa ni ada masalah. Tak ada Ali. Kena suara macam tu, kena suara menjerit sikit. Kalau nada nada merdu tu tak mahu dia ya? Ya, dia kena macam marah sikit, ke depan sikit. Okey. Macam tu. Sayang ni penting ni, sebab kita rakam ni Cik Man. Oh ya kau. Okey. Boleh dengar kan? Boleh. Takut kau bunyi bongi pula kan. Konselor tapi bunyi bongi. Ke mana? Okey. Tak apalah kalau ada permintaan buat. Nada tu je. Okey. Jadi bila kita ni bagi telinga kat orang, maksudnya kita bagi orang itu outlet kan? Bagi orang itu ruang untuk dia meluahkan. So walaupun sekocik mana, sesimpel mana cerita dia, dengarlah tuan-tuan. Mungkin bagi kita bondo tu tak penting, tapi bagi orang lain sangat penting. Kan? Jadi petang ni tajuk kita bukan tentang COVID tu kan, tapi dah ada kaitan lah. Saya nak share sikit lah tentang topik kita hari ni, iaitu bahagia dan membahagiakan. Saya nampak muka perempuan yang dalam ni semua bahagia-bahagia. Semua bahagia-bahagia. Sebab kalau tak bahagia, payah nak senyum. Salah satu tanda kita ni ada kerenganan emosi, maksudnya pemikiran kita tu stabil, diri kita ni emosi terkawal. Bila ada bondo yang kita kena senyum, kita akan senyum. Tapi kalau tak ada bondo yang kena senyum, tiba-tiba kau senyum, kau akan disenyumkan orang. Kan nak senyum ni kena ada orang. Kak Fariza kalau tak ada orang kita senyum, orang senyum dengan kita. Apalah kan Fariza tiba-tiba nangis je pula tu kan. Maksudnya kadang-kadang ada orang bondo yang dalam hati fikiran itu terlitih macam tu, senyum deh kan. Begitu jugalah bila nak bercakap. Pastikan ada orang kita nak bercakap. Kadang-kadang saya sendiri pun bercakap dengan seorang. Orang tu cakap kau tu kan. Cakap kau kan. Itulah tu kan. Jadi sekarang ni ramai juga orang bercakap seseorang. Na'udzubillah kan. Okey. Topik bahagia dan membahagiakan ni topik yang simple aja, topik yang semua orang tahu dari CA kan. Bahagia dan membahagiakan. Siapa rasa tak bahagia, ada 2 tempat kat Malaysia ni kalau nak rasa betul-betul bahagia, pergilah situ. Mana nak pergi? Satu di Johor Bahru, satu di Tanjung Rambutan. Di kita. Saya dah buat lawatan ke situ kan, memang bahagia masuk situ je kau. Senyum je orang dalam tu. Tak ada marah-marah hati dah. Senyum pada. Kita menang dia dah senyum dah sekali-kali betul itu kan. Betul pun cakap nak ikut balik boleh tak? Boleh kita nak melarang kan. Jadi maksudnya orang-orang yang dalam tu walaupun dia macam tu, tapi tuan-tuan dan puan tahu tak tempat kat mana? Kat syurga, betul tak kan? Dia orang dah tak ada lagi terpikul beban dosa. Dia orang dah tak ada lagi dah tanggungjawab nak buat apa-apa yang Tuhan perintahkan sebab dia dah bingai tu kau. Jangan cakap bingai, kita tak elok. Maksud orang ni dia dah ditarik akal kan. Jadi dia dah tak kena sembahyang. Kalau ada saya tengok tu kan, dia ada tempat juga nak sembahyang tu. Zuhur tu dibuat 7 rakaat ke kau.
Ni rukun mana lah diikut ni kan. Tapi tak kita faham dia macam tu kan biarlah dia. Dia nak sembahyang tu pun untung. Kan? Jadi dulu saya pun pernah ada peristiwa macam tu kan. Saya tak tahu orang ni dia ada masalah mental. Jadi masa tu di Singapura kan. Masa Wali Najib Lemak tu saya ngajar Singapura mungkin pagi dah pergi sekolah. Pukul 5.30 dan naik bas. Jadi pukul 5.30 tu lah pergi Wali Najib Lemak tu kan. Datang seorang lelaki kan. Tanya kata, dia nampak saya bersongkok. Dia dah ustaz nampak bersongkok lah tentu kan. Ustaz kau teh. Saya nak jawab kan jawab pula dengan ustaz kan. Saya mengajar agama. Kata, ustaz kan. Apa hukum? Saya nak tanya boleh tak tanya hukum? Kalau saya boleh jawab kan saya jawab. Tak boleh kan kamu boleh cek jawapan kan. Apa hukum yang orang sembahyang tapi pakai baju, pakai tie katanya. Dia kata harus, tak ada salah ada. Tak batal sembahyang ada, tak batal sembahyang yang penting dia tutup aurat kan. Pakai tie boleh masa kita sembahyang. Tapi dia tak pakai seluar tu. Aku kata orang ni nak tanya soalan apa sebenarnya ni. Lepas tu dia pun cabut lagi. Tapi dia tak pakai seluar tu. Budak kawan saya yang sama pergi sekolah tu dia menjongkeh nolak saya. Orang tak bawa tu, tapi soalannya tadi bawa tu. Rupa sekarang ni macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang yang fizikal, roman luaran ni tak ada apa-apa. Tapi bila dia baca akad, baru kita tahu dia tu separuh. Baru kita tahu dia tu suku masak. Kan? Tidak banyak dah ni. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak berhadapan lah dengan kumpulan macam tu. Tapi saya ni, bila duduk dekat setting counselling ni, ada satu perempuan elok tudung labuh kat tahu ni, elok berjubah, datang bawa kapai, duduk dekat pusat counselling saya tu. Lepas tu saya kata pun nak jumpa siapa kan. Lepas tu dia kata tak ada jumpa siapa tu, nak duduk je sini je. Sudah nak duduk sini, duduklah, tak ada salah. Ada kursi tu kerajaan punya, kandang punya. Duduk je. Sampai tengah hari kita tanya lagi, pun ada apa-apa tak ajat nak sampai angkat kaki ni kok kami boleh dengar. Tak ada apa-apa, saja nak duduk, saya duduklah tanpa bahagia. Bayang macam tu kan. Kita tengok kan dalam dia punya penampilan itu okey. Tapi kerana ada sikit kemahiran kita mengenal simptom-simptom tu, kita tahu dia ni sebenarnya ada lah bondo dalam hati dalam diri itu kan. Jadi saya kata, tanyalah budak-budak tak mana kan, nak orang. Lepas tu, nak duduk mana. Budak tu macam biasa, elok. Lepas tu, ada kau nak pun anak, kau nak buat budak mu anak tu pula. Nak buat budak mu anak ke? Tak apalah, manalah tahu. Kau besok kau datang sini kau anak nak hantar aku. Dah sudah selesai buat sesi, boleh bagi dia orang ambil kan. Dia bagi noti pun anak itu. Lepas tu saya pun telefon lah anak bila dia balik tu lah potang tu balik dia. Faham tak dia kita nak balik kan. Dah potang tu saya pun telefon anak itu. Tahu anak cakap apa? Kemana mak saya sampai situ dia? Mana nak tahu mak kau dah sampai sini? Dia kata, mak saya itu kan ubek katanya. Yo, semua orang makan ubek, saya pun makan ubek. Ubek apa mak makan? Ubek sepita katanya. Yolah. Ubek sepita tu ubek apa? Ubek inilah orang psikiatrik. Oh ya, nampak elok mak. Tak salah ada fizikal elok betul labu hidup tak ada kacau saya ada duduk situ nak duduk ya Allah kasih tu mak itu dibuat kat situ tu. Lepas tu dia datang kali kedua. Datang dah lagi. Kita kena layan. Kojo saya layan. Sebab tu yang datang tu kelayan namanya. Orang putih sebut klien. Tapi dalam bahasa Melayu kelayan. Kelayan tu maksudnya kena layan. Kena layan. Sebab tu kojo saya ni borek sebenarnya layan yang orang datang tu. Apa cerita dia tu layan yo. Cerita bingai kau, cerita tak batu kau, cerita elok kau, cerita menjoget kau, layan. Kojo saya lah tu. Sebab tu nak jadi konselor kau sabar. Apa tak sabar, jangan jadi konselor. Mampu klien kau bodak. Kan? Jadi abah ni maknanya ramai orang kehilangan kebahagiaan. Itu yang ada bahagia ni alhamdulillah lah ya. Okey. Seterusnya mari kita tengoklah poin-poin kan. So tak lama buat kat saya ni kan. Okey. Apa khabar emosi kita hari ni?
So AJK yang hadir ni, yang nampak muka ni, dah konyang perut tadi kan. Kondang ada lagi yang ngean. Aku kan kondang semalam ni kan. Tahu ada rumah. Boleh cukup. Duit pun cuma habis hijau. Kalau lah orang yang tak macam kita ni, boleh tak ada lauk apa nak ulai. Duit tak ada. Agak muka nak senyum tak? Kan senyum lah juga kan. Sebab ada orang dia pandai cover muka itu kan. Dia nampak macam tak ada masalah. Tapi penuh lah masalah. Ada orang macam tu. Dia boleh melindungi wajah itu kan. Perasaan itu dilindungi oleh wajah. Tapi ada orang dia tak dapat surut-surut dah. Orang kan rasa. Kalau puan-puan, orang berburak dengan perempuan, tiba perempuan macam dapat satu hint dalam hati tu kan. Macam berburak ni macam bondo nak abang kesel ni. Tahu kau apa macam nak abang tu. Tak tahu dah. Tapi hati ni terasa. Macam mana boleh terasa? Yelah kan. Tak tahulah. Mungkin saya ni selalu duduk dengan orang-orang yang apa, yang teruji-teruji ni bila tengok tu macam dia tahu mulutnya cakap lain, nanti dia cakap lain kan. Yo sebenarnya saya ni tak berarah ni, kalau tak perasaan ni babak rambut takut nak rasa tak tahu dah kan. Jadi kadang-kadang tak semena-mena kita tak tanya pun orang melihat wajah puan-puan sekalian ni adalah wajah sampai orang nak cerita. Ada mesti ada kenangan ataupun pengalaman kan. Kita duduk kat mana-mana kan, kat padai ke apa kan, orang tu menengok kita. Lepas tu senyum dia kat kita. Tapi kalau nak senyum, kalau saya lelaki nak senyum bini orang tu, orang hati pula kan. Ada lot tu cawan tak mampu lah. Situ kan. Ataupun tiba-tiba dia tanya je macam dia pergi kedai runcit kan. Tiba-tiba dia tanya, cik kojo apa pun cik. Kojo mendengar orang cakap apa. Ya Allah muka aku ni orang boleh kosan kojo mendengar orang cakap. Dia kata kenapa pun tanya macam tu kan. Kadang saya tengok muka cik ni macam nak cerita ya dia asfah muka welfare kan, dia muka welfare kan. Muka orang nak cerita kan. Dia pun tak ada lah menolak lagi dah. Nak cerita apa, ada soalan apa nak tanya. Dia kata macam ada bondo nak cerita. Padahal saya tak kenal dia. Dia pun tak ambil dah. Kan dia nak beli ikan, nak beli sayur, kan nak buat sesi situ dah. Tapi tak tahulah kan. Allah tu mungkin bagi him ke orang kok muka ni. Pos-posin ni kata boleh cerita ni. Kan? Jadi emosi manusia ni berubah-ubah. Jadi tidak ada salah pun emosi tu. Jangan kata saya sedih. Kau tak boleh sedih dah. Jangan sedih. Tak elok sedih dah. Rasa sedih. Kita tak boleh cakap macam tu. Sebab emosi tu anugerah Tuhan untuk dia rasa. Kau ni pun riang mana ni? Riang ni orang taklah. Riang. Orang nak riang pun marah macam tu. Biar dia. Zoom kita ni. Tadi nampak muka. Nampak. Dia tengok Zoom ni dia Alan tak Zoom tak. So itu pun Zoom pun tak. Ustaz tak dengar Ustaz. Ustaz boleh buka suara Ustaz. Unmute. Okay dah. Okay. Tutup balik Ustaz. Unmute. Ustaz tak dengar. Ustaz. Unmute semula. Ustaz tak dengar. Okey. Orang kampung macam ni ada ambil teknologi. Orang mesti ngulu kan dia sudah ni weh. Kan. Jadi kalau lah emosi tu kan, seseorang nak menyatakan emosi dia, gembira, sedih, apa-apa, jangan dihalang, biar dia. Sebab emosi itu adalah pengalaman. Jangan katalah contoh Yom kan sekarang ni teruji COVID. Yom jaga diri Yom.
Jangan sodih-sodih yung, kita ada. Itu cakap layman. Cakap orang yang ada kemahiran psikologi. Okay, yung perasaan tu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Yung rasa, yung nikmati dia. Yung lalui dia. Kan? Kalau sedih, langsung sedih. Sebab itu nikmat, kesedihan tu nikmat. Kan? Kalau kita tak ada perasaan sedih, kita tak tahu macam mana boleh sedih. Kita tak. Kalau kita tak ada perasaan gembira, kita tak boleh menilai kegembiraan yang dinikmati oleh orang lain. Sebab tu emosi ini adalah nikmat yang ada. Kan? Seterusnya, apa arti kebahagiaan sebenarnya? Kan? Okay, beza pengertian antara manusia. Kebahagiaan ni berbeza-beza. Ikut orang. Ada orang dia kata bahagia ni apa? Ada rumah bertingkat, ada duit berlipat-lipat, ada kereta berkilat-kilat, ada bini suami tak berkilat, macam kan? Macam-macam lah. Sebab ada orang dia lihat kebahagiaan tu pada fizikal. Orang ni rumah wadang, lebar, panjang rumah kan? Tapi dia tak tahu dalam rumah tu macam mana. Bertumbam, apa jual dalam rumah tu, tahu tak bertumbam. Kan nasihat orang Kelantan, bertumbam. Kan? Bertumbuk, bergaduh dalam rumah tu. Rumah wadah, tapi tak bahagia. Orang tu kereta kancil, cap zoo. Maaf lah orang kata kereta cap zoo. Kancil, kelisa, kenari, kereta cap zoo. Tapi bahagia. Anak konon lah kereta tu. Dalam bonet 2 ekor. Kat depan 3 ekor. Tapi gembira kalau tu berbanding kereta je nama Mercedes. Tahu tak kereta je nama Mercedes tu apa? Mercedes. Tapi sedih orang kereta tu. Kan? Bengot yang muka cangkit bantat. Lobamnya. Sebab tu kebahagiaan tu bukan pada jenama kereta. Bukan pada ruang fizikal rumah. Ataupun ada duit yang banyak. Orang duit yang banyak tu tentu bahagia juga. Sebab bila duit banyak ni, memikirkan mana nak letak duit. Betul tak? Pergi bank letak duit. Bank cakap pun nampak muka kita sampai kat kaunter. Bank dah penuh. Pergi bank lain. Bank dah penuh. Mana nak isi lagi duit. Kan? Jadi, beza pengertian kebahagiaan ada orang dengan orang yang lain. Alhamdulillah Ustaz, ada tempat lindung, panik hujan, tu nak beranak. Kan? Adalah kenderaan tak adalah lawa, Ustaz, cantik, jalan tu. Tapi sampailah, ke mana orang sampai tu saya sampai. Tapi lambat sampai. Alhamdulillah anak-anak safe, obat, cemerlang, gemilang, sembilang, tak ada. Tapi Alhamdulillah, kat bawah tengok kan. Lepas tu, baiklah kerja yang biasa-biasanya. Yang pentingnya, budak-budak tu tak adalah buat hal. Tengok akhlak pun okey, tengok kata. Mana lebih penting daripada anak yang tadi melato-lato tinggi pangkat jawatan ni, tapi menyombong ke mak ayah. Tak? Berbanding anak-anak yang kerja pada kain ke kau tapi akhlak elok. Nanti mana yang kita nak cari? Pulanglah. Kan? Mampukah orang membahagiakan kita? Boleh tak orang bahagiakan kita? Contoh lah kan, suami kita ni, kita rasa macam tak bahagia kita minta kebahagiaan kita. Bang, cubalah bahagia saya ni bang. Saya ambil orang nak bahagia saya kan. Agak bahagia tak? Anak kata orang kata, nak pergi mana? Kau nak bahagia mana kan? Tu buat apa Johor Bahru sampai sudah permai. Masuk sini teh. Kau nak bahagia. Kan? Kita payah nak minta bahagia dari orang lain. Yang sebenarnya kita mengawal diri kita. Kita yang bahagia tak bahagia. Berbanding kita minta orang bahagia kita. Tak. Banyak suami-suami isteri datang ke saya. Dia kata, saya tak bahagia hidup dia ni. Tak. Pula cakap macam tu, nak pun masuk bahagia hidup dia ni. Apa pun tara. Kan? Tablet. Semua tablet. Buat dalam dia pun saya moli. Macam mana saya nak bergantung sama dia? Tu bahagia tak?
bahagia apa? Bingai gila lagi tengok video ni. Maksudnya sudah ada definisi. Hidup ni bukan pertandingan tuan-tuan dan puan-puan. Bukan persaingan. Hidup ni adalah bergandingan. Dan dia adalah satu perjalanan. Kita journey. Kita bukan destinasi. Kita dalam perjalanan ni nak menuju kehidupan yang akan. Okey. Pertama, jangan tertipu dengan mata yang melihat. Untuk bahagia, jangan tertipu dengan mata yang melihat ni. Melihat apa? Jadi itulah rumah besar, kereta besar, bahagia. Mungkin orang tu lepas kita berpeluk-peluk, bercium-cium, dia lelaki bini. Dan rumah kita tahu lapak-lapak di konjol. Kan? Kita tahu. Maksudnya, people are less likely to reveal their negative emotion than their positive emotion. Yang kedua, jangan cemburu milikkan orang. Dalam Islam apa? Ini nama Qana'ah. Maksudnya bersederhana. Kan diajar adik Nabi. Kita ni bersyukur apa yang kita miliki. Jangan kita ni menyambut-nyambut benda yang bukan menjadi hak kita. Kita senang hidup. Alhamdulillah. Kan? Ada tip ni nak bagi tip. Boleh tak bagi tip ni? Kena kuat sikit nak dapat tips tu. Kuat. Dah. Kuat lagi tip. Macam tu. Takut dia nongah menjadi jauhin ke orang ni kan. Okey, tip yang pertama, thank God for everything you have. Terima kasih, bersyukur ke Allah apa yang kau ada. Betul tak? Ada apa? Alhamdulillah ada rumah. Alhamdulillah ada kereta kecil. Alhamdulillah ada anak-anak. Alhamdulillah ada rezeki. Suami buat balik daripada kerja buat toge. La ilaha illallah, toge di Bali. Alhamdulillah. Itu di rumah ni lah jabatan toge, tak tanya itu. Kan? Jadi syukur apa yang ada. Jangan meminta-minta. Kemudian tulislah. Cuba tulis 10 perkara nikmat yang Allah beri pada kita. Kan Nabi sebutlah hadisnya, kalau dicoluplah kan sebatang ranting ni ke dalam lautan, maka apa yang rokek air lautan tu ke ranting tu, itulah banyak nikmat yang Tuhan beri ke kau. Boleh kira tak air yang merokek tu? Tak boleh kan? Terlalu banyak. Tapi manusia yang dia dah dapat tu tak disobut. Yang tak dapat tu disobut. Jadi kembali kepada fitrah. Sebagai hamba Allah, bersyukur dengan apa yang ada. Yang kedua, practice physically activity. Jadi kita ni kena buat sesuatu untuk bahagiakan diri kita. Apa dia? Disebut tip yang kedua ni, buat aktiviti fizikal. Memang orang perempuan aktiviti fizikalnya sangat banyak. Di para bangka, colik, jip mato tu sampai nak lapkap. Kebaru kedegek. Tu kebaru kedegek. Kalau Kelantan tak payah lah aku kebaru kedegek ni. Kan? Mana ke Hanjung, ke dapur, keluar, ke dalam. Betul tak? Sana kemari. Sana kemari, ke sini kan katanya kan. Maksud bila bergerak tu itu aktiviti fizikal. Selain daripada kita betul-betul bersenam. Ada orang rumah memang ada alat-alat bersenam tu, betul tak kan? Makai tabah tu kan. Sebab tu dah cantik lincui. Tahu lincui tak? lincui kan lawa gitu kan. Maksud bersenam lah. Bersenam ni tak semestinya ada alat. Sekarang ditambah macam COVID ni, BDR ni kan. Tak ke mana-mana. Ambil peluang tu lepas subuh tu. Buat rendangan kan. Buat aktiviti fizikal sikit kan. Selain daripada masuk bilik air, menumbuk lasung kan. Menyawang-nyawang tu semua. Website banyak rumah ni kesawang kan website kan. Jadi aktiviti fizikal sangat penting. Amalan saya setiap pagi tu lepas yang subuh tu, sementara nak tunggu corah sikit tu, macam-macam lah sikit pun betul kan. Ada corah tu, pergi keluar rumah tu, tarik nafas. Sebab ada doktor cakap, hari-hari mesti tarik nafas dalam-dalam
sihat. Dan satu lagi, dicadang oleh doktor tu, pijak tanah katanya. Pijak tanah. Masuk kita aktiviti tu, carilah pokok tanah. Kalau rumah tak ada tanah, boleh pasu lebar, kobor tanah, kau nonggok atas pasu tu. Yang penting bertanah. Ataupun rumah dekat dengan kubur, kau tanah kubur. Tentu-tentu. Maksudnya, pijak tanah. Kenapa dia suruh pijak tanah? Sebab tanah ni salah satu sifat adalah natural. Dia naturalkan kita balik. Kita kan hari-hari mogangnya benda gadget-gadget ni, betul tak kan? Yang headset adalah, yang laptop adalah, yang komputer. Bondo-bondo ni dia banyak memberi charge negatif kat kita. So, untuk positifkan balik, pijak tanah. Wayar elektrik ni ada satu wayar ke bumi, betul tak kan? Wayar hijau kau kata dan tak belajar tu kan? Maksud itu akan biru. Mana tahu macam mana-mana lah kan. Penting ada wayar kan, jangan tak ada wayar. Jadi wayar tu tujuannya adalah untuk menetralkan balik, betul tak? Charge tu. Begitu juga badan kita. Kita nak charge balik, kono pijak tanah, kono bertanah kan. Jadi untunglah siapa ada tanah. Siapa tak ada tanah ikut idea dan tu, pergi beli tanah kan. Kurang batu pijak tanah tu kan. Okey. Yang kedua, buat praktis renggangan, buat relaxation, buat breathe activity kan. Lepas tu dia kata patuk. Uret-uret ni kan, kadang uret-uret tu lamau, betul tak? Uret lamau tu kono patuk-patuk katanya. Kono tak belajar tu kemahiran patuk-patuk, kalau lupa pula kaedah tu apa. Kaedah pernah belajar tak patuk-patuk tu? Yang Chinese punya exercise dia. Tak tahu dan Cina ke India punya kau, tapi tepuk-tepuk macam tu tahu. Orang putih punya Cik Man. Orang putih. Tak kira lah orang kulit putih, orang kulit hitam kau. Yang penting ilmu Allah kan. Maksudnya kita ada poin-poin tau sebenarnya dalam badan-badan kita ni yang kita pernah patuk. Satu lagi pernah belajar urutan siasu. Urutan siasu itu kaitan ajar kat bawah urutan baby kita kan. Urutan laki tak tahu macam mana urut laki kan, belajar orang lain pula. Makin bayang ngajar apa? Labah-labah dia kan. Tarantula tengok kan. Lelaki carilah pula urut macam mana kan, tapi bini yang urut bukan bini orang lain urut. Banyak ke sekarang ni bini orang lain urut dan kau B2B. La ilaha illallah. Hidup ni kan. Itu semua dalam kes saya di kaunseling tu kan. Okey. So yang kedua praktis physical activity, yang ketiga kita jangan lupakan sarapan. Sarapan kau ambil. Sarapan apa dia kata? Sarapan seperti seorang orang putih, saya cakaplah sarapan seperti seorang apa? Raja. Seperti seorang raja kan. As a king kan. Masa sarapan tu as a king. I kono sarapan. Kalau lunch as a apa lah kan. Kita orang tak sampai nak makan tengah hari, kita heboh dah orang kan. Malam seperti hamba kan. Lemis. Malam tu seperti slave kan. Maksudnya makin sikit makan. Pagi tu banyak, tengah hari tu sederhana, malam tu sikit. Sebab tu bila dah malam tu makan sikit, so pagi tu kono makan lebih sikit juga. Masalah telinga kita ni pokak. Doktor kata makan sikit-sikit. Kita terbalik sikit-sikit makan. Kerana tak meninggal tak kau. Doktor kata makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit kan. InsyaAllah sihat. Ni tak sesikit makan, sesikit makan. Dah ada empong. Jadi bila sikit-sikit makan, okey penyakit. Makan sikit-sikit. Tapi korap kan. Lepas tu kadang orang tua marin kan dia makan tak banyak tau. Itu kan 7.30 tu dah minum dah sikit. Kadang 10 tu makan dah sikit. Tengah hari kan sikit. Petang kan sikit. Jadi kan. Sebab tu dia orang sihat. Okay. Breakfast jangan lupa. Yang keempat, assertive. Assertive. Apa dia assertive ni?
Asertif ni bagi orang psikologi dia dah biasa lah. Kan? Kak Kam asertif ni, sebut nama Kak Kam pula. Kan? Asertif tu, kita menggunakan hak kita tetapi tak mencerobohi orang lain. Kan? Kalau kita contohlah nak menasihati orang lain, gunakan kaedah asertif. Jangan gunakan kaedah agresif. Bila agresif, ada orang dia tak omah dia dinasihatan. Lama putih hubungan persaudaraan. Sebab dia rasa kita ni macam bagus nak cakap orang. Itu akan jadi agresif. Kan? Kalau asertif, maksudnya kita gunakan hak kita nak cakap itu, tapi jangan cerobohi hak dia yang mendengar. Asertif. Itu tajuk lain lah, panjang ni asertif ni. Asertif dalam perbuatan, asertif dalam perkataan, asertif kepada anak-anak, asertif kepada keluarga, asertif kepada ibu bapa. Contohnya lah macam mak bapak kita ni kan, kan semua bapak tu cara waktu dah. Ada kan tak waktu. Tapi kita nak kena tahu tak? Kan ragu kan? Tapi kadang salah tahu, ujungnya keteguran dia kau. Keteguran. Langsung tak berbunyi kedua. Itu nak kena belajar. Adalah cara kan. Sebab dalam komunikasi Islam ni dia ada kaulan layinan, kaulan balighan, kaulan sadidan. Itu semua dia beza itu. Kan? Untuk belajar ni belajar orang lain pula. Okay? Yang ke apa tu? Yang ke 5 spend your money on experiences. Spend your money. Gunakan duit kita ni ikut keperluan dan pengalaman yang kita lalui. Ada orang dia pantang tengok duit banyak. Kan? Aduh, terlintih itu. Pilihan. Shopee kalau kau tanya, dia sehat. Kau jawab Lazada. Orang kenal lah semua. Lawak pun pengalaman. Kadang-kadang di luar kawalan menyebabkan berlaku pembelajaran. Okay, spend your money on your experiences lah. Yang keenam itu kepada ujian. Your report lah, ada sebuah marah. Maksudnya nak bagi tahu buka perkataan masalah itu kepada ujian. Jadi ujian ni automatik kepala otak kita akan memberitahu datang dari Allah. Betul tak? Allah tak pernah bagi masalah ke hamba dia. Allah tak pernah bagi masalah. Cik Man, kuat sikit Cik Man. Dah mula. Dah lama dan kunung mikrofon ni. Masalah itu ujian. Lepas tu dah macam lost. Ujian. Oh ya kau. Elok kudum lah mikrofon yang dia ada loreh. Okey. Ujian tu by hook and by crook kita akan menghadap. Sebab Tuhan tak pernah beri masalah ke hamba. Tapi yang Allah sebut dalam Quran ialah ujian. Apa antara yang Allah ajar kita bila tengok ujian? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah, Allah kata dah. Kau minta tolong dengan aku. Wasta'inu. Mana nak minta tolong tu? Allah ajar lagi. Bis-sabri. Dengan sabar. Was-salah. Dengan doa. Doa tu termasuklah sembahyang tu. Jadi Allah kata sabar dan doa. Sebabnya perkara ni datang dari aku. Aku yang uruskan. Tapi aku nak tengok apa? Nak tengok ikhtiar. Nak tengok usaha. Nak tengok apa kau buat. Macam mana kau buat. Kau buat waktu tak waktu. Jalan yang kau pilih tu. Ikut tak apa yang aku dah tunjukkan. Semua tu. Macam contoh ada kalau yang kata Allah susah hidup macam ni, payah payah nak dapat duit, payah nak makan. Tapi selama puan hidup ni
perempuan tak pernah kau tak makan. Ada tak makan. Tapi hujungnya macam mana? Hujungnya makan. Maksudnya makan kan. Belajarlah daripada seekor burung. Yang mana burung tu Allah ajar tawakal dia kepada Allah. Betul tak? Burung ni bangkar pagi berzikir daripada Tuhan. Dia tawakal. Aku tak tahu Tuhan mana kalau tak makanan aku ni kat mana makanan yang aku boleh dapat. Tugas aku terobang sampailah ke sampai yang Tuhan dah tuan kat situ ada ulik. Betul tak? Yang membagi, yang menyediakannya Allah. Manusia kena itu je. Allah itu bari al-bari, pemberi. Kan? Allah itu Fattah al-bari, pembuka, pemberi. Jadi insya-Allah. Jangan takut sebab kita bertuhankan Tuhan yang maha kayo kan. Jadi kayo tu jangan dikatakan kalau Tuhan tu kayo, kenapa saya tak kayo? Patutnya saya ni kayo. Kau hamba, kau makhluk, tak boleh menyamai kekayaan Tuhan, betul tak? Nah, di situ kan. Okey, mesti hadap. Insya-Allah kita hadapi dengan tawakal, dengan sabar, dengan cekal. InsyaAllah kita jadi orang yang bahagia dengan cabaran itu. Okay, yang ketujuh, put everywhere nice memories, phrases and photos of your loved one. Kadang ada orang dia tak suka di gambar-gambar ni, kenang-kenangan ni. Musik jiwa ni dia tak omah. Tapi dia ada satu keperluan untuk kita menikmati kebahagiaan itu dengan kita menyimpan kenangan-kenangan kita. Dia kan orang gambar itu disimpan ni. Simpan sini dia kan. Gambar anak kau kocik marin kan. Nak saya tengok album sampai kahwin marin. Tanya kita, kat mana adik ni? Tak ada pun nampak adik sini deh. Muka dia tak nampak kat flamin dia. Kat flamin tu. Mana adik ni tak nampak. Mana ada adik lagi nak nampak situ? Adik belum ada lagi. Nanti besok ayah kahwin satu lagi tu. Adik mesti ada sebelah tu. Mak apa cakap apa? Mak pun ada orang parang. Apa nak kipeh ada orang parang. Kan? Maksudnya nak beritahu, kenangan ni sangat penting untuk kita reflect semula. Okay. So, balik kat sini, kat slide saya ni. Jangan bandingkan orang lain. Kita bandingkan diri kita sendiri. Kalau kita banding orang, maksud kita akan sentiasa rasa kekurangan. Bandingkan diri itu maksudnya, learn from your mistake and try again. Alhamdulillah, hidup saya ni walaupun tidaklah macam senang lenang, mewah, tapi daripada hari itu kan cenya keadaan ni sekarang ni alhamdulillah keadaan cenya. Itu perbandingan diri sendiri kan. Dulu aku ni tahu, tapi alhamdulillah sekarang ni taklah jadi bau. Dulu tahu, sekarang bukan bau. Itulah kan. Bandingkan dengan diri sendiri, jangan bandingkan orang lain. Jangan terlalu berharapan. Jangan high hoping. Bila tak dapat nanti kita kecewa. Tapi bila kita meletakkannya sekadar dengan apa yang kita akan lalui, not perfect is okay. Tak perlu sempurna. Tak sempurna tu okay. Tak ada siapa yang sempurna di dunia ni kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa kita pilihan Tuhan. Kita ni pilihan Tuhan. Macam cikgu lah. Perempuan semua duduk di tempat ini, sebenarnya Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih saja. Allah yang memilih. Dan Allah memilih kita tu sebab ada sebab. Bukan saja-saja Tuhan. Okay. Next, punca untuk bahagia. Yang pertama, fokus ke hati ni. Fokus pada qalbun. Aqidah fuadun, iaitu kita ni hamba Allah. Tugas kita adalah melaksanakan apa yang diperintahkan. Apa yang Allah dah jalankan, apa yang Allah takdirkan, itu adalah tugas kita. Kita ni hamba. Lakukan amal soleh. Jadi tuan-tuan, perempuan yang ada dalam ini, Persatuan Taska ni, sebenarnya Masya Allah. Soleh amalan perempuan. Sebab mengajar manusia menjadi manusia dan mengenal Tuhan. Jadi kalau Cikgu Tadika ni, saya memang saya dulu sebab apa? Cikgu Tadika ni lah permulaan aku ni mengenal dunia ni.
Saya jumpa mak ayah lah di rumah. Cikgu tadika lah mengajar EDC 1, 2, 3, lip bata. Betul tak? Tapi anugerah Cikgu tadika. Tahu lah tu tak orang bawa cikgu tadika. Tak tahu cikgu tadika. Oh, cikgu tadika ni jadi mentau. Hebat lah dunia tadika tu. Jadi maksudnya, apa yang perempuan buat ni amal soleh. Pun tidak dendamkan. Walaupun tidak digondang-gondangkan. Diheboh-hebohkan. Tetapi Allah. Cik Man. Dah mula hilang dah. Belum lagi. Dah ada orang mesej saya ni, tak dengar. Tak longgar teh. Ya. Kita ni hamba Allah dek oi. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Kan redha dengan Allah. Insya-Allah hati kita bahagia dan kita boleh membahagiakan. Yang kedua, pentingkan diri. Bunyi macam selfish kan? Bunyi macam tak elok pentingkan diri ni. Tapi di sini pentingkan diri dari aspek sampai masuk rehat kono berehat dekau. Yo sayang laki, sayang anak, tapi diri pun nak kena jaga kan? Ya. Diri pun nak kena ambil bawah. Saya ramaikan klien tu. Akak kena jaga kesihatan kak. Kalau akak tak jaga kesihatan, besok akak terbaring, siapa nak mengeboh anak-anak tu. Betul tak? Ya. Jadi suami buat perangai, buat tersenonoh ni. Pokok dia lah besok dia ngadap depan suami dia jawablah sendiri. Tapi akak kena tahu yang hidup akak. Akak kena cari semangat tu. Akak kena kuat. Itulah kau jauh dia menjauhin dengan klien tu. Kalau dah bingai nak orang cakap orang. Kuat hati tu. Jangan risau. Allah ada. Habis dia buat macam sen. No, tak penuh. Mana kawan tadi tu? Akak boleh tak menghalang dia buat bonon? Tak boleh kan? So akak tahukan apa yang akak nak buat. Perancangan akak dalam hidup ni. Nak sehat. Nak kuat. Nak semangat. Buat. Kalau dipikir semua ni kadang hanyut. Betul tak? Ya. Jadi bila dia digogak kepala otak dekat kita baru dia tersedar. Dia tu meraung je kan. Akak meraung di mata otak keluar ni jadi apa? Jadi apa dah kan? Laki macam tu je perangai dibuat kan. Akak kena bangkit. Kena kuat. Bila akak kuat, jadi akak akan ada hala tuju. Kalau tidak akak tak tentu hala nama kan? Okey. Jaga. Mesti pentingkan diri ni rehat, minda emosi tu, jaga lidah. Jagalah perkataan kita ni. Kadang-kadang kita ni salah cakap mulut kita ni, tapi ada hati yang teguh, komunikasi anda penting. Interaksi berinteraksi. Jadi orang yang tak bercampur orang ni sebenarnya orang yang ada masalah psikologi. Dia isolasi yang tinggi. Isolasi itu maksudnya ialah dia tak mahu bergaul dengan orang lah. Kan? Yalah, waktu ada orang dia tak mahu bergaul tu sebab ada sebab kadang bergaul-gaul ni tahu dah. Umpik lah mengatur lah orang tu sengit, orang tu bacin dia lah wangi seorang. Jadi interaksi itu yang positif. Contohnya ada program-program macamnya, ada majlis ilmu, tapi interaksi lah. Join lah. Kurang-kurangnya menambah apa yang dah ada kan. Kalau dah ada tu tambah lagi. Supaya kita akan menjadi manusia yang berilmu kan. Cari peluang, belai diri. Maksudnya apa? Belai diri tu maksudnya kita ni kena ambil perhatian kat diri kita dah. Kalau patut kita ni kan ubek kan. Patut kita ni pergi spa, kan spa tutup sekarang ni, PKP mana nak pergi spa. Baju lah susu di rumah tu, terlambat lah dalam baldi tu, dalam besen tu. Tu pun spa juga kan. Jadi belai diri tu penting kan. Sebab contohnya macam Kak Ita tadi lah kata lambat tu make up tanya. Tu belai diri nama itu. Kan. Jangan rumah macam sako, yang kat rumah pun kan elok. Kan. Rumah tu nak kena bosi, saya pun kadang nak kata bila pakai baju elok nak pergi mana? Tak salah kau pakai baju lawa kat rumah ni. Sebelum meninggal ni baik pakai baju ni. Kalau meninggal kan pakai baju lain. Maksud nak ngaban. Betul. Macam duit lah. Duit ada orang kan disimpan duit betul tak kan?
simpan banyak-banyak, dah berpuluh-puluh ribu, dah beratus ribu dalam akaun dalam bank tu, pergi meninggal. Masuk tak? Masuk kan? Baik, sapun dan semua tu. Tapi jangan dihabis untuk tu. Alah, buatlah bondo-bondo yang bermanfaat dan berfaedah. Kan? Contoh wakaf. Betul tak? Cik Main ada ni jabatan wakaf. Datanglah berduyun-duyun mewakafkan botol masing-masing. Tapi nak dengar tak cerita cik, ada orang datang dia nak wakaf lelaki La ilaha illallah. Aku cakap tak pernah dan dengar orang nak mewakaf lelaki tak kau. Kata kenapa lah akak nak wakaf lelaki ni? Dia ni tak apa gunung dan ustaz. Tak apa gunung lah. Perempuan diwakaf gunung sekitanya. La ilaha illallah. Masya Allah. Ini bukan barang antik ni kak nak diwakaf-wakafkan. Tak ada orang wakaf lelaki dia. Tak ada siapa nak. Akak pergilah kau wakaf kat kubur takut dia nak debur kubur tu. Viral dia Cik Man. Aduh ya, ada orang tak faham dia wakaf tu apa kan. Mewakafkan diri untuk jalan Allah tu ada. Tapi bukan kau wakaf lelaki kau ke bahagian zakat. Kan tak ada siapa nak maulah dia dah. Kan? Jadi hargailah diri anda. Beri kemaafan. Forgive. Beri kemaafan. Maksudnya apa? Belajar memaafkan orang lain. Subhanallah. Bila kita ni ada bondo yang dipawuk, tahu tak dipawuk? Yang dijawuk, dipawuk, mampulah orang luar tak faham ceramah dia. Kan? Maknanya dipondam, dirondam emosiku. Lama-lama besok jadi dondam. Maaf, memberi maaf dan memaafkan. Memberi kemaafan itu penting. Sebab bila kita beri maaf, settle everything, finish the business. Beri maaf. Tak apa dah. Orang buat salah, kalau ada kesilapan kat kita pun, kita maafkan. Supaya apa? Dia meringankan pemikiran, emosi kita. Maafkan Alif, maafkan. Mengamuk dengan abang atau maafkan tak. Mengusik. Tak bising, rumah ni kan tak sah. Bapak. Kemudian ingat mati. Bila ingat mati ni, orang akan buat amal bakti. Sebab 3 perkara yang tak putih, walaupun kita putih di bukit putih. Tak ada hadis Nabi tu sebut putih dah. Kan? Dan nambah tu sendiri. Kita ni dah tak ada lagi hubungan dengan dunia. Tapi dunia ni masih lagi berhubung dengan kita. Iaitu melalui amal jariah kita. Jadi amal yang cikgu-cikgu dah buat ni apa? Ilmu. Amal ilmu. Jariah ilmu. Kan kadang-kadang ajar orang tu lebih daripada dibayar tu. Betul tak kan? Kita tanam satu dalam hati kita ni. Aku mesti pastikan budak ni dapat baca. Betul tak kan? Mesti pastikan budak ni dapat mengundi. Perempuan ni sebelum dia tinggal taskar ni bersoal. Sebelum aku meninggalkan dia di dunia ni. Aku nak pastikan dia ni dapat menulis huruf A tu batu. Jadilah. Amal jariah tak? Amal jariah. Kan? Jadi tak semua bondo kita nak kira dalam hidup kita. Sebab kadang-kadang bila kita kira bondo, besok Allah pun kira sama kita. Betul tak? InsyaAllah ada dah amal puan-puan. Malahan saya selalu cakap dengan cikgu, tak kira cikgu sekolah Trika ko, sekolah rendah ko, sekolah menengah ke universiti ko, mana-mana nama cikgu, jangan lagi tahu nama dah terpahat di syurga. Nama dah ada dah terpahat kat dinding syurga tu. Sebab amal tu amal baik yang kamu buat untuk manusia hidup dan mengenal Tuhan pencipta. Okey. Dah nak habis macam mana tu? Lebih sikit boleh ke? Boleh? Boleh. Kan? Boleh. Tak ada dah. Belum kompat. Belum kompat. Dia kata kadang-kadang orang dia tengok jam. Dah kompat sikit ni. Dia kan? Pulanglah kau ada hal pailah. Tinggal Cik Man seorang pun tak sah dah cakap dengan kita. Kan? Cik Man boleh tanya ke Cik Man? Boleh. Dah ada soalan tu tanya je. Itulah soalannya macam ni. Siapa soal tu?
Apa yang soalan tu? Ha, Jariah. Dariah. Mana ada muka Dariah tu jumpa keluar tak? Ada Okey, ada soal- ni nampak okey. Dajjal. Soalan dia adalah Apa? kita memang biasa Dariah. dengar apa tu macam-macam kes lah daripada kawan kita kan. Contohnya baru-baru ni ada kawan ni anak dia meninggal disebabkan leukemia. Dan ada seorang tu husband dia meninggal disebabkan COVID. Biasa kita akan sambut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi lepas tu apakah perkataan yang terbaik untuk keadaan-keadaan sebegini? Sebab biasa orang akan kata sabarlah ya, sabar. Kita jadi macam sebab kebiasaannya masyarakat kita akan cakap sabarlah ya, kata nanti dekat syurga apa semua macam ni. Tetapi adakah ia memberi ketenangan kepada orang itu ataupun orang tu akan rasa macam aku dah sabar dah ni, kau tak payah ajar aku nak bersabar. I mean, itulah what are the ideas untuk keadaan sebegini, Cik Man. Terima kasih, Ya. Cik Man. Sama-sama Puan Jariah, banyak Jariah dah. Kan? Okey. Jadi perkataan sabar ni, ingat lagi saya masa bertugas dengan MH17 kan, perkataan sabar tu dilarang sama sekali menyebut. Jangan sebut sabar tu, okey. Keluarga-keluarga mangsa tu. Sabar kak, sabar kak. Dalam orang tu dia tak sabar. Tak sabar ngajak sabar kau ni kan. Kan? Memang itulah kesabaran. Betul tak? Tak dapat dinafikan tu. Sebab Tuhan pun suruh kita sabar kan. Innallaha ma'as-sabirin. Mak kata kat jadi adik, kalau dia tak sabar kan dia cokik kau ni. Kan? Maksudnya sabar dah tu. Tapi apa lagi benda yang kita boleh membangunkan semangat dia, betul tak kan? Menghidupkan hati dia, hati dia jadi hidup, jangan mati disebabkan kerana sedih, kecewa dan sebagainya tadi itulah kan. Nanti diajak oleh Nabi SAW, bahasa Melayu lah saya baca semoga Allah menggantikan kamu dengan satu yang lebih baik kan. Semoga apa yang kamu lalui ini hikmahnya akan diperolehi yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu berilah bahu kamu kepada dia kan, bahu kamu kepada dia. Bukan cakap sabarlah ya, sabarlah ya. Bagi bahu kamu tu kepada dia untuk dia apa? Berkongsi kesedihan itu, betul tak? Kan wan-wan lagi amak-amak lagi. Bila orang sedih tu dipadu betul tak kan? Dipadu kan? Dipadu orang tu pun bakal pakai bahu kita kan? Seperti diusap belakang itu kan. Ini namanya anchor dalam counseling. Usap, insyaAllah. Kuatnya kamu hadapi perkara ini kan. Kekuatan itu dari Allah. Semoga Allah terus berkekuatan kepada kamu. Tak longgar lah terus. Dan rasa dah dari kulum mikrofon dengan suai dah. Kan. Jadi maksudnya Nabi ajar bila kita sebut sabar mesti diikuti dengan semoga Allah menggantikan kamu dengan sesuatu yang lebih baik kan. Maksudnya bukanlah ganti anak yang baru lebih baik, muda lagi kita diganti anak yang pengganti itu pula, ataupun ada rezeki-rezeki lain yang Allah kurniakan kepada dia, betul tak kan. Dan apa yang kamu impikan untuk bertemu dengan arwah ni, insya-Allah kamu berada di tempat yang sama dengan mereka nanti. Maknanya orang tu nak sedih bona tu tak adalah sedih bona dah. Ada sokongan emosi yang dibagi oleh kawan-kawan, sahabat-sahabat. Di samping perkataan-perkataan yang membangunkan, kita pun pegang dia tadi tu, anchor dia, usap dia kan. Jadi dia seolah-olah kita berada di dalam state dia. State tu maksudnya kita berada dalam apa yang dia rasa bersama. Cik Man, kalau kita apa tu? Masa kita katalah ada rezeki berjumpa dengan sahabat-sahabat saya yang kehilangan anak, kehilangan suami semua tu kan. And then saya pun peluk dia lah, ni cerita bukan COVID lah ni Tapi saya juga turut menangis. Adakah wajar perlakuan itu ataupun saya memang kena menguatkan diri saya ataupun bagaimana? Wajar. Solution. Wajar bila dia dalam kesedihan. So tingkah laku kesedihan kita tunjukkan bersama dengan kesedihan itu melalui empati
yang kita tunjukkan dalam pelakon yang sama. Maksudnya kalau dia menangis, so kita pun juga turut merasai kesedihan yang dia alami. So tangisan yang kita tunjukkan itu dengan kita pun mengeluarkan air mata, kita pun berpelukan dengan dia, memberi proses menenangkan dia. Jadi bila sebut empati itu seolah macam kita masuk dalam diri dia, dunia dia, tapi dalam masa yang sama kita boleh keluar bila-bila masuk. Maksudnya kalau dia menangis lagi, kita lebih pada dia pula, bosan-bosan dan bergerio pula mengeraung. Orang tu tak ada bergerio, kita pula bergerio. Itu maksudnya dah terlebih lah pada orang tu. Jadi empati itu satu yang perlu ada dalam diri kita sebagai simbol kita berada bersama dengan dia. Tapi dalam masa yang sama, kita juga boleh memilih diri kita sendiri untuk kita berada dalam state kita. Jadi maknanya kalau dia menangis, dia dah berhenti menangis, takkan kita Kak, saya dah sudah lah Kak, okey dah Kak, dah tak okey. Kak, masalah lah Kak. Contoh kan. Maksudnya itu dah empati tu. Kita boleh keluar bila-bila masa yang kita kena. Jadi insya-Allah orang yang berada dalam state yang normal, yang natural, bila kita lihat dalam kesedihan tu dan kita menunjukkan kesedihan, biasanya dia akan memberi sedikit ketenangan kepada dia. Seolah-olah macam aku bersama dengan kau, kau bersama dengan aku dalam keadaan itu. Okey? Boleh sikit lagi dia slide ni kan? Ya, boleh. Okey, erti bahagian sebenar adalah berasa tenang, tenteram, tak ada tekanan, berasa mulia, berasa dihargai, berasa harga diri. Walau bagaimanapun keadaan sekali susah, sempit, senang, kaya, sibuk, banyak kerja, teruji dengan kesukaran, tapi hati kita tak bahagia. Maksudnya, saat satu proses kita sebagai hamba Allah ni ialah kita akan diuji dengan susah hati, kelaparan. Kemudian dia menanya pasal dah sampai nak buka ke tidak. Bagi nak buka airport. Jadi nak bagi tahu, maksudnya walaupun apa yang kita didatangkan oleh Allah sebagai ujian, kita tetap merasa bahawa itu adalah nikmat yang Tuhan bagi. Contohnya kesakitan, ujian kesakitan. Bagi orang beriman, kesakitan itu adalah kesempatan untuk kita mungkin banyak masa bersama Tuhan, betul tak? Masa kita gembira, masa kita riang, katalah contoh riang, efek tuju, kan? Memang kita ingat Allah, tetapi kadang keriangan itu kita terjemahkan dalam bentuk kemanusiaan. Tapi kalau kita dalam keadaan sakit, agak siapa yang kita harap macam tu? Tidak lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Kan? Jadi inilah erti kebahagiaan yang kita harus sama-sama miliki, belajar, berusaha untuk mendapatkannya supaya kita menjadi lebih tenang dan lebih lapang. Bahagia bukan berarti memiliki semua yang kita cintai, tapi bahagia itu mencintai semua yang kita miliki. Maksudnya mencintai itu adalah kita merasa nikmat bahawa kita ada yang ini walaupun kita tidak mendapat nikmat sebesar orang lain. Allah tu kan bagi mana yang kita perlu, betul tak kan? Allah bagi mana yang kita perlu, bukan yang kita mahu. Kan? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti mana Allah membuat baik kepada kamu. Kalau Allah buat baik dengan kita, diberi joki kitanya, diberi sadap makan, nikmat itulah yang Allah juga minta kita buat kepada orang lain. Okay. Kemudian innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar yang mencukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang-orang yang bersabar inilah sebenarnya tanda kebahagiaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan ditambahkan kebaikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya banyak bersyukur dan kita berterima kasih di atas kebaikan yang dilakukan, maka Allah akan tambah lagi kebaikan. Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik, melainkan balasan yang baik juga. Sebab itu bila orang-orang yang suka buat kebaikan kepada orang lain ini, itulah antara ciri-ciri kebahagiaan
ataupun sumber-sumber kebahagiaan yang boleh kita nikmati daripada keikhlasan dan kejujuran kita melaksanakan kebahagiaan tersebut kepada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, kebaikan ini adalah sedekah. Buatlah baik, rugi dah. Walaupun tak dipuji, tak disebut, tak disanjung, tak ditudih, tak dikurniakan, tetapi Allah tidak pernah terlepas daripada mencatat kebaikan itu. InsyaAllah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalaulah walaupun seperti zarah kebaikan yang kita buat itu ikhlaskan Allah, insya-Allah Allah lah yang akan memberi ganjaran baik kepada orang yang insya-Allah. Jadi membahagiakan ini satu proses di mana kebahagiaan yang kita miliki dan kita berkongsi kebahagiaan itu dengan orang lain dalam pelbagai cara dan bentuk. Tak semestinya bahagia itu dalam bentuk nikmat yang kita lihat sebagai duit contohnya. Kalau kita bagi duit, itu akan dibagi duit pula ke? Tak semestinya. Kadang-kadang saya pun jadi takut ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kadang kita ni ialah mau gitu menenang kadar yang wajar dan yang mampu. Tapi Allah membalas, hey ya Allah, ujian pun ni ya Allah kan, apa yang kau uji aku ni ya Allah. Jadi maksudnya kita perlu bersedia dengan apa yang akan kita perlu buat kepada kehidupan yang kan. Jadi abang macam nak lama kan, tapi orang ada masuk kan. Jadi kesempatan dan juga ruang yang diberi ini ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaat daripada apa yang kita dengar, kekuatan dari apa yang kita faham kan, untuk kita sama-sama amalkan bagi tujuan kita mencari redha Allah insya-Allah. Terima kasih saya kepada Persatuan Pasukan Negeri 9, terutama kepada Presiden Farudita Kamil dan juga ahli kuasa yang sudi memberi ruang dan peluang untuk Cikman kami bersama-sama dengan anda semua. Yang baik itu dari Allah, kurang itu dari saya dah. Kat situ saya dah tinggalkan nombor handset saya ni kan. InsyaAllah saya tak keroput nombor handset saya dah kan. Kadang-kadang ada orang dia perlu, dia carilah. Tak perlu, kau jangan kacau dia. Kan? InsyaAllah ada pertemuan lain yang Allah satukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dengan perkongsian yang Cik Man berikan sebentar tadi. Semoga dengan perkongsian yang diberikan dapat menjadikan kita lebih positif, lebih bahagia. So sebelum kita menutup, ada apa-apa soalan tak daripada semua yang hadir? Siapa nak tanya? Angkat tangan. Maybe saya nak tanya lah Cik Man. Ya, silakan. Memang peranan kaunselor Mains ni ialah antara yang saya kenal-kenal lah. Memang mereka memang beginilah gaya ni kan. Lembut, santun. Dia sampai tau. Ayat-ayat dia mungkin sebab dah terlatih kan. Dia walaupun jadi terkesanlah kepada kita yang mendengar ni kan. So agak-agaknya kalaulah di antara kita ke siapa-siapa saudara kita ke yang mungkin ada memerlukan bantuan ataupun kaunseling lah daripada dari pihak Mains, bagaimana caranya Cik Man ya? Okey, seperti mana yang saya dah blast nombor kepada grup itu. So sesiapa yang memerlukan perkhidmatan kami yang disediakan ni, perkhidmatan kita ni ada 3 teras utama. Yang pertama profesional, yang kedua percuma, terpenting itu percuma, yang ketiga terbuka. Jadi sesiapa yang memerlukan perkhidmatan ini ataupun yang menyebarkan perkhidmatan ini juga satu jariah yang anda lakukan pada orang lain, boleh berhubung dengan nombor-nombor yang ada dalam sebaran itu ataupun cari aja Majlis Agama Islam Negeri 9 kat website itu nanti akan keluar nombor-nombor untuk dihubungi. Untuk musim PKP pandemik COVID-19 ni,
sebelum ni kita buka kepada pertemuan bersemuka. Tapi semenjak kebelakangan ni sebab keadaan persekitaran kita yang tidak mengizinkan kita bersemuka, tuan-tuan dan puan boleh berhubung dengan nombor-nombor yang ada untuk kita berjumpa secara maya. Biasanya kami akan buat sesi secara online. So, kita pun nak kena tengok juga muka klien tu kan. Takut dia sedih tapi dia tolak. Mana tahu kan. Jadi kami berikan setting tu untuk klien. Yang pertama. Yang kedua, boleh berhubung dengan mana-mana kaunselor di nombor tu. Kan? Nombor ni biasanya lah nombor untuk waktu pejabat. Waktu pejabat. Jadi dari jam 8.30 pagi sampai pukul 5. Tapi dah ada nombor Cik Man dah tu kan. Jadi bolehlah berhubung dengan saya direct. Per WhatsApp. Kalau telefon kadang-kadang makhluk ni heboh. Handphone tak menyakit. Kan? WhatsApp dulu. Share apa yang nak dikongsikan. InsyaAllah ada masa saya akan balas. Reply. Apa yang tuan-tuan perlukan daripada saya. Kalau sekiranya saya lah tidak berkesempatan, tinggalkan nombor, saya akan minta rakan-rakan kaunselor saya yang lain akan bantu. Sekarang ni kita tidak hanya membuka ruang ini kepada agensi sahaja. Maknanya masyarakat awam pun kita adu-adukan untuk menggunakan perkhidmatan dan sampaikan perkhidmatan kepada yang lain. Tadi ada perkataan terbuka kan. Terbuka tu maksudnya kepada Islam dan bukan Islam. Ada rakan-rakan kita kalangan yang bukan Islam, bukan Melayu, yang memerlukan perkhidmatan kaunseling, juga boleh sampaikan maklumat ini kepada mereka untuk mereka dapat manfaat daripada perkongsian itu. Jadi kemungkinan adalah benda yang saya tidak ada kepakaran di situ untuk membantu. Saya akan linkkan dia dengan kawan-kawan sahabat-sahabat yang lain boleh. So selain daripada kami di MAIN, kita ada bahagian psikologi di SUK. InsyaAllah saya sebagai ahli lembaga kaunselor Malaysia, kita akan blastkan satu talian berdasarkan dengan talian kasih kan, 15999 itu bawah Kementerian Pembangunan Wanita. So lembaga pun akan blast satu tali kesihatan mental. So ini belum dilancarkan lagi. So insyaAllah di peringkat akhir. So bila tali itu akan ada, jadi tuan-tuan dan puan boleh gunakan sebagai pilihan lah untuk mendapatkan perkhidmatan itu daripada kaunselor berdaftar insyaAllah. Kenapa saya sebut kaunselor berdaftar? Kaunselor berdaftar ni adalah mereka yang telah diperakui oleh Lembaga Kaunselor Malaysia, mereka yang terlatih, mereka yang diperakui dari segi kemahiran dan kepakaran untuk membantu dalam bidang kaunseling. Selain daripada rakan-rakan yang bukan kaunselor, mereka juga kita anggap sebagai co-counselor. Macam Puan Jaria, Puan Rosita, Puan Panisha, Puan Kamisah. Semua yang ada dalam ni, anda menjadi co-counselor. Co-counselor tu maksudnya, Puan mendengar dahulu apa yang disampaikan oleh sahabat, kemudian Puan memanjangkan kepada mereka yang berautoriti. Puan boleh untuk kita share and care tentu. Jadi, tugas tuan-tuan dan puan hari ini ialah sebagai frontliner, orang yang ada di barisan depan, membantu sahabat-sahabat memerlukan, and then you transfer perkara itu kepada kita. Sebab kalau ada yang boleh kita bantu di peringkat awal, di peringkat perempuan, itu sudah memadai, kan? Kadang-kadang orang perlukan untuk penyuluhan saja. Orang perlukan seseorang untuk mendengar saja. Tapi kalau ada keperluan yang lain yang lebih complicated, contohnya undang-undang, hukum hakam, itu boleh dipanjangkan kepada pihak-pihak yang tertentu. Jadi itulah kaedah yang boleh digunakan sekarang. Selain daripada bersemuka dalam keadaan yang contohnya ada kes-kes yang you all tahu di bawah ahli-ahli ke yang memerlukan pengurusan kes. Kita pun ada perkhidmatan pengurusan kes ni kita. Pengurusan kes ni contohnya dia ni susah, dia ni ada masalah perlukan sokongan psikososial. So kami akan datang sebagai tim. Tim tu kalau MAIN kami ada kaunselor, kami ada pegawai zakat, kami ada pegawai kerja sosial. So kita datang dan kita akan dapatkan maklumat
dan akan pergi kepada angle masing-masing lah. Kalau perlukan perkhidmatan psikososial dalam bentuk psikologi, so kami akan ambil. Kalau perlukan bantuan dalam bentuk fizikal, keuangan dan sebagainya, itu zakat. So untung kat Negeri Sembilan ni sebab kita satu-satu negeri yang ada perkhidmatan yang macam ni. Negeri lain tak ada lagi tau. Negeri Sembilan je ada di Malaysia. Kan? Jadi kalau Negeri Sembilan tak mengunuan, syukur Alhamdulillah. Kan? Cik Man, perkhidmatan apa Cik Man? Perkhidmatan apa tadi? Perkhidmatan psikososial. 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 Antara perkhidmatan MAIS adalah psikososial. Maksudnya saya psiko tu saya, bidang kita, sosial tu kita pergi ke masyarakat. Kita pergi pada kes tu. Kita buat pengurusan kes. So contoh baru ni, kalau perasan keluar dekat bernama News, keluar dekat Sinar Harian, ada kes satu klien, dia berhasrat untuk terjun di Bukit Putus. Dan kebetulan saya dapat maklumat tu dan kita terus grab dia, dapatkan dia dan kita buat pengurusan kes. Alhamdulillah, dalam keadaan maknanya dia tu diberi perhatian, dia rasa dia tak sendirian. Sebenarnya ada bondo yang dia kena luahkan, dia kena beritahu dengan betul kepada pihak tertentu. Kalau dia tak cakap, mana saya tahu, betul tak kan? Saya punya malaikat, nak tahu semua perkara. Kena pergi ke tempat yang betul, kena bercakap dengan orang yang betul. Kan? Jadi perempuan dan tuan-tuan perempuan yang donga, yang ada maklumat, boleh sampaikan kepada kita untuk kita lakukan apa-apa yang wajar. Kan? Sebab tuan-tuan perempuan telinga masyarakat. Ya. Okay, let's say lah saya ada satu masalah yang dicerita oleh kawan saya tentang suami dia lah, kan? Okay. Tapi saya tak payah nak tolong. Jadi, maksudnya dia takut nak cerita sebab bila kata membuka aib suami dia, kan? Jadi dia kata tak percayalah nak cerita kat kaunselor ke kat siapa-siapa, nanti heboh satu benda tu jadi viral ke dan sebagainya, kan? Bagaimana nak yakinkan pada sahabat ni yang melalui MAIS punya kaunselor ni adalah jalan yang paling selamat. Macam itulah. Beritahu dia, kami ni manusia biasa juga. Ada mulut, ada jantung, ada kepala otak, kan? Bila sebut kaunselor tu, dia ada cara kerja yang beretika. Maksudnya dia dilingkungi oleh undang-undang, oleh Akta 580. Maksudnya bila klien itu telah declare, kaunselor itu adalah orang yang dia percayai, kita ada prosedur iaitu dia kena memperakui bahawa apa maklumat dia sampaikan itu adalah benar. Tidak ada yang benar kecuali yang benar, contohnya. Dan kita pun akan juga membuat perakuan kepada klien tu bahawa apa yang disampaikan itu adalah satu benda yang dipertanggungjawabkan kepada kami tentang keaibannya, keselamatannya, kebajikannya. Bila kedua-duanya sudah pun bersetuju untuk saling meletakkan trust, so sekiranya berlaku macam Kak Ita cakap tadi tu, takut kawan bercerita lah, viral lah apa kan. So bagi kaunselor yang berdaftar seperti kami ni, boleh diambil tindakan oleh klien ke atas tata laku yang menyanggahi Akta 580. Itulah yang kita boleh meyakinkan orang ramai bahawa tugas kami ni dilindungi oleh undang-undang. Kecuali kau cerita kat PA, kat bedah, kat belakang roban, kat topi tikap, tu tak pek dia nak mengusahakan dia punya trust itu. Tapi dengan kaunselor, dia ada kerja yang dia perlu laksanakan. Okay. Yakinlah Cik Man. Sebab, InsyaAllah. Sebab macam arwah suami kan dia lawyer. Arwah tu balik, dia ada file ikat. File tu ikat mati. Memang tak tahulah, dia cerita tapi dia tak sebut nama, tak sebut apa. Jadi kadang-kadang kita cerita tu sebenarnya kita nak dapat pandangan, kan, apa strategi yang mungkin kita tak fikir, orang lain boleh bantu fikir, kan. Cik Man dia kata segan lah nak pergi pejabat MAIS tu, kan orang semua segan. nampak. Okey. Segan kalau tak ada hidung. Muka tu tak ramai orang, malulah nak pergi. Tapi sebagai klien, sebagai manusia biasa, semua orang menghadapi perkara itu. Sebab kita rasa macam orang tahu kita ada masalah, betul tak kan? Satu. Yang kedua, masalah bona kau ni contoh kan.
Mungkin kat kaunselor masalah kecil, tapi kat kita masalah besar. Malulah nak pergi kan. Okey. Eloklah ada malu pada tak malu kan. Jadi sekarang ni persepsi masyarakat ke atas perkhidmatan ini perlu diubah. Maksudnya, once you rasa you need somebody to talk, to share, please come. Maksudnya, apa yang anda buat tu tidak salah. Kan tadi saya punya kempen, tidak salah minta bantuan. Kan? Tidak salah anda berkongsi dengan orang yang anda percaya. Betul tak? Kan? Jadi bila anda datang tu, lah kalau di setting kami ni, mungkin apabila orang datang kat kaunter, dia kata, okey, saya nak jumpa kaunselor, kan? Biasanya kita orang dah train dah guide tu ataupun petugas kaunselor tu, jangan tanya masalah apa, tu kan kau tunjuk mana jalan yang lurus. Kan? Tingkat berapa dia kena pergi. Bila dia kena jumpa. Jadi bila itu yang dibuat, alhamdulillah, setakat ni orang yang mula-mula sogan, takut, malu, semua tu lah, akhirnya dia rasa yakin bahawa apa yang dibuat ni tak salah. Kan malahan yang terkeluar pada mulut dia orang ni, apalah lambat pun dah tahu pun dah alah ni. Macam mana joki tak ada, joki belum sampai dia. Jadi kalau ada maklumat yang ini, panjangkanlah. Yakinkan mereka bahawa apa yang kita sampaikan ke kaunselor tu, itu adalah peranan kita sebagai klien dan kaunselor akan mendengar sebagai tanggungjawab. Wallahu a'lam. Okey. Terima kasih Cik Man. Ya, sama-sama. Okay, terima kasih Cik Man. Terima kasih semua. Jadi, sebagai rumusan pada petang ini, apa yang boleh Nisa simpulkan adalah bahagia itu bukan sekadar menerima, tetapi kita juga perlu memberi. Berilah bahu, telinga kita kepada rakan-rakan kita untuk orang kata share masalah mereka, dan kita ada pilihan hidup. Pilihlah untuk bahagia, pilihlah untuk menerima, pilihlah untuk mendengar. Percayalah, kata-kata dalam Quran ada katakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah sentiasa dengan kita. Jadi jangan pilih untuk derita, pilihlah untuk bahagia. Okay, so cantik dah layar awak tu. Terima kasih. Cantik layar awak tu. Sekali lagi nak dengar? tak lupa. Baca dek. Tak apa. Kita baca. Tulis ni Puan. Tak apa, alhamdulillah. Sedap sangat. Pilihlah untuk bahagia. Pilihlah untuk bahagia, jangan pilih untuk derita. Kita lagi sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, kita perlu jadi lebih kuat, lebih jadi bahagia. Macam Cik Man cakap tadi, kita tak boleh minta suami kita bahagiakan kita, tapi kita sendiri kena bahagiakan diri kita. Terima kasih Cik Man. Ya, sama-sama semua. Alhamdulillah. Nanti jumpa lagi. Terima kasih Cik Man. Okay, Assalamualaikum. Rosita dah tutup macam mana ni? Macam tu. Kita akhiri, kita tutup dengan surah Wal-Asr dan tasbih kafarah. Allah